Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan kuliah kita pada malam ini. Tadi ana risau, ana tak dapat hadir, tak sempat hantar kereta ke bengkel, lepas tu lambat ambil. Itu nak tanya tadi. Alhamdulillah datang, nak sempat datang awal sikit tadi, tapi singgah restoran dulu. Barakallahu fiik. Afwan. Semoga Allah SWT mengampunkan ana dan antum semua insya-Allah. Allahumma amin. Kita masuk terus insya-Allah syarah pada matan kalam al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu syudzuda wal khilafa wal furqah. Dan kami iaitu ulama ahli sunnah dari kalangan ulama Hanafiyah, kerana matan ini ditulis mewakili mazhab Abu Hanifah, kerana sebahagian daripada orang faham bahawa Abu Hanifah ni ahli ra'yi lain daripada orang lain. Syekh menerangkan tidak, mazhab Abu Hanifah pun sama seperti imam-imam sunnah yang lain dalam akidah. Tidak ada perbezaan. Dalam masalah fiqh, dahulunya seolah-olah dua mazhab, mazhab ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Dalam fiqh tak ada syak istilah itu dipakai. Tetapi dalam akidah, ahlul ra'yi bukan mazhab Abu Hanifah. Ahlul ra'yi itu adalah golongan Jahmiyah, golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi Syekh mengarang kitab ini ditujukan kepada mengarang matan ini ditujukan kepada pengikut-pengikut mazhab Abu Hanifah. Jadi beliau kata, wa nattabi'u sunnata wal jamaah. Oleh kerana masalah akidah tidak ada beza antara mazhab dan mazhab Islam, maka walaupun buku ini asalnya ditulis untuk menyatakan akidah Imam Abu Hanifah dan pengikut anak-anak murid beliau, dipakai oleh seluruh umat Islam. Menandakan bahawa tidak ada khilaf dalam masalah akidah. Khilaf yang ada sedikit, dan sedikit itu juga khilaf yang tidak boleh dikiaskan. Beza daripada khilaf masalah fiqh. Khilafnya wujud, dan khilaf itu wujud kerana adanya qiyas. Memang fiqh akan wajib ada qiyas. Kalau tidak, kita akan mentaktilkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Takkan semua hanya ada hukum bila benda wujud zaman Nabi, tak ada zaman Nabi tak ada hukum. Jadi untuk hukum hakam adanya qiyas. Tetapi untuk urusan akidah dan juga usul untuk ibadah sebagainya tidak ada qiyas. Ada qiyas dalam furu' al-ibadah, bukan usul. Furu' ibadah artinya bukan pada mengadakan ibadah, tetapi pada menyatakan mentakyinkan beberapa sifat ibadah. Kerana dalam pendetilan memahami beberapa sifat ibadah itu perlukan kepada qiyas pada setengah tempat. Anak selalu bagi contoh ialah duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud warid lafaz doa Nabi SAW, Nabi ajarkan. Dan sahabat beritahu Nabi duduk, tapi macam mana duduk tak disebutkan dalam nas. Cara duduk Nabi SAW antara dua sujud, satu hadis pun tak ada. Jadi ulama mazhab, semua ulama sunnah dan semua ulama Islam akan kiaskan pada kedudukan pada duduk pada tahiyat
duduk ketika tahiyat awal dan akhir. Jadi qiyas itu berlaku bukan kerana mereka ingin melakukan perkara baru, tapi tidak, tapi kerana dah sabit bahawa Nabi solat dan memang Nabi duduk antara dua sujud dan Nabi baca doa lagi. Cuma macam mana tu, nak tak nak kita kena ikut, memang kena buat. Memang kena buat. Jadi sedikit furu' cara duduk itu perlu kepada qiyas. Dan begitu juga cara duduk juga dah ditunjukkan secara mutawatir oleh ulama-ulama sebelumnya. Memang duduk. Jadi perkara-perkara begini tidak boleh menjadi hujah pada sebahagian orang mengatakan bahawa tak perlukan dalil dalam ibadah. Tidak. Dan ataupun menyatakan bahawa boleh qiyas dalam mewujudkan ibadah secara mutlak. Dan usul, malah dalam usul ibadah. Okey, balik kepada kalam ini, wa nattabi'us sunnata wal jamaah, dan kami mengikuti as-sunnah wal jamaah, wa najtanibu syuzuz wal khilaf wal furqah, dan kami menjauhi perkara yang syuzuz, yang pelik, wal khilaf, dan berbeza, wal furqah, dan perpecahan. Ini kalam al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, kemudian disyarahkan oleh al-Imam Ibn Abilis rahimahullah al-Hanafi, dan kita pun dah baca. Hari ini kita sampai pada ayat Al-Quran terakhir yang disebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belahkan agama mereka. Ada dua qiraat. Sayyidina Ali bin Abi Talib baca innal ladzina faraqu dinahum. Faraqu artinya memisahkan diri dari agama mereka. Kalau kata farraqu, mencerai-beraikan agama mereka, memecah belahkan agama mereka. Jadi kalau innal ladzina faraqu, orang yang dia tak pecah belahkan agama tapi dia keluar daripada agama, isyaratkan kepada golongan yang murtad, golongan yang keluar daripada agama Islam. Innal ladzina farraqu, agama yang satu dipecah-pecahkan. Sepatutnya urusan agama ini, urusan apa yang Nabi bawa tu satu. Kemudian dipecah-pecahkan macam-macam fahaman wujud. Ada orang tanya, Ustaz, mazhab fiqh pun pecah? Tak, mazhab fiqh wujud sejak pada zaman Nabi SAW, cuma tak bentuk mazhab. Khilaf tu berlaku sejak zaman Nabi SAW, dan Nabi mengiyakan khilaf dalam bab-bab yang dinukilkan khilaf pada zaman Nabi, dan Nabi ikrarkan itu khilaf fiqhiyah, seperti sahabat tentang hadis Bani Quraidah, tentang khilaf antara Sayyidina Umar dan Ammar bin Yasir, khilaf antara sahabat dalam Hamin Nas, dan Nabi mengiyakan khilaf. Itu masalah fiqh, khilaf fiqh tidak mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah, kerana zaman Nabi pun berlaku khilaf dan Nabi ikrar. Nabi bukan ikrar betul dua-dua, tapi Nabi ikrar wujudnya khilaf tersebut, wujud khilaf. Nabi betulkan, tapi Nabi tidak mencela. Berbeza dengan khilaf perkara ijma', berbeza khilaf masalah akidah. Khilaf masalah akidah tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Khilaf terhadap perkara ijma' berlaku, atau perkara yang ijma' itu pernah berlaku dalam bab qiraat, Nabi cela. Jadi perkara yang dah diijma'kan tak boleh khilaf. Sebab itulah ulama-ulama sunnah meletakkan masalah-masalah akidah yang telah diijma'kan. Ada orang kata akidah tak dikhilaf langsung. Habis macam mana macam mana Abdullah bin Abbas khilaf dengan Aisyah tentang kedudukan Nabi. Dia buat tak, urusan asalnya, perbincangan asalnya Al-Quran tak boleh kita khilaf. Begitu juga hadis Nabi SAW, begitu yang diijma'kan. Kenapa masalah akidah kita kata tak boleh berlaku khilaf? Kerana masalah akidah memang ijma'. Masalah akidah yang membezakan antara ahli sunnah dan bukan sunnah, ahli sunnah atau ahli bid'ah, adalah perkara yang dah berlaku ijma' padanya. Sebab itulah bila ada orang yang berbeza pandangan, ulama salafus salih mereka bangun menentang. Tapi masalah fiqh tak timbul pula begitu. Mereka tak bangun marah, tak keluarkan daripada sunnah dan tak berlaku bersidang. Kenapa? Sebab mereka faham
masalah yang dilakukan oleh golongan ahli bid'ah dalam akidah ini merupakan perkara yang tidak pernah dikhilafkan pada sebelumnya. Isyarat ini jelas menunjukkan bahawa masalah akidah tidak ada khilaf. Dalam makna tadi, bukan berarti tak wujud langsung. Ada masalah akidah yang khilaf yang sedikit, dan perkara itu tidak mengeluarkan seseorang itu daripada sunnah kerana perbezaannya. Kerana memang dah wujud khilaf sebelumnya. Dah wujud khilaf sebelumnya. Ada orang kata, habis sahabat Nabi maksum ke nak ikut salafus salih? Sahabat Nabi tak maksum, tapi ijma' mereka maksum. Sedangkan ijma' orang kemudian sekalipun maksum, bagaimana ijma' sahabat tidak maksum? Ijma' bila kita menukilkan kalam salafus salih dan mereka telah berlaku ijma', tak ada khilaf, tak ada mukhalafah. Kebanyakan ijma' sukuti, kebanyakannya yang sabit dalam sunnah, dalam akidah, ijma' sukuti, dan itu perkara yang mu'taraf. Ijma' yang makbul di sisi ulama sunnah, dan itulah yang diamalkan oleh seluruh ulama sunnah. Oleh itu, bila datang golongan ahli bid'ah kemudian berbeza dengan apa mereka ijma', sebetulnya mereka dinamakan sebagai ahlul furqah setelah berlakunya ijma'. Okey. Jadi innal ladzina farraqu dinahum, kebanyakan sahabat baca innal ladzina farraqu, dan inilah dia qiraat yang masyhur. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib baca innal ladzina farraqu. Farraqu artinya dia memisahkan diri, mengeluar. Dia farraqu mufaraqah. Kira mufaraqah orang salat jemaah, ada seorang tu dia mufaraqah. Ada sebab dia mufaraqah. Mungkin di tengah solat kemudian ada isyarat kat handphone dia, adanya tugas segera. Ada kadang-kadang pegawai tertentu dia ada isyarat tertentu bahawa dia wajib keluar. Jadi dia baca solat cepat, dia mufaraqah, ada sebab. Atau dia tak tahan, dia lupa makan ubat, dia nak pengsan contoh. Dia nak mufaraqah, dan macam-macam sebab orang mufaraqah. Jadi mufaraqah artinya dia keluar dari jemaah. Dia tidak pecah belahkan ada, tapi dia memang dia sendiri keluar. Ini macam orang murtad lah. Tapi kalau farraqu, benda yang satu dipecah dari dalam. Jadi jemaah yang satu atau ummah yang satu berubah, jadi nampak banyak perpecahan. Okey, innal ladzina farraqu dinahum. Bab ni bukan cerita bab keluar, ni cerita pasal agama. Orang-orang yang pecah belahkan agamanya. Siapa mereka? Wa kanu syi'an, dan mereka itu berkumpulan-kumpulan. Syiah asalnya kumpulan. Seseorang yang berkumpul di bawah satu fikrah namanya Syiah. Pada zaman awal ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah, ada Syiah Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Namun semua yang lain mereka bersatu di atas sunnah. Gaduh-gaduhlah silap, salah faham. Kemudian mereka bersatu. Yang degil buat kumpulan sendiri, tak nak bersatu dan menyalakan permusuhan, tak habis adalah Syiah. Pada asalnya bab politik, kemudian mereka mewujudkan ajaran yang tersendiri dalam bab akidah. Kemudian sesat sampai sekarang. Dari segi bahasa, Syiah ini merujuk kepada satu kumpulan manusia yang mempunyai ideologi yang sama. Jadi Allah kata golongan yang memecah belahkan agama ini, mereka mempunyai banyak kumpulan. Wa kanu syi'an, mereka dah berpuak-puak, dah berkumpulan. Siapakah mereka? Kata Mujahid, mereka adalah golongan Yahudi. Kata Qatadah, Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi dan Nasrani, dia kaum ahli kitab. Sebab mereka dah pun berpecah belah. Agama musyrikin, mereka memang
memang kufur, asalnya tak ditemukan usul mereka. Walaupun mereka adanya dalalah menunjukkan bahawa mereka berasal daripada agama Nabi Ibrahim AS, ada sisa yang tinggalkan. Adakah ajaran Ibrahim itu yang diamalkan oleh sebahagian mereka, ataupun sebenarnya agama tu memang dah rosak, dah syirik mereka sampai begitu. Dan itu zahirnya agama Ibrahim dah tak nampak wajahnya, sudah tak terlihat syiarnya, maka menisbahkan diri mereka kepada golongan musyrikin lebih baik daripada menisbahkan kepada nabi-nabi, pada mana-mana nabi. Beza ahli kitab jelas mereka ni berasal daripada keturunan Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, dan kitab-kitab mereka masih jelas, mereka masih ada kitab, tapi kitab yang ada pada mereka kitab yang telah diubah-ubah. Jadi Allah terangkan tiap-tiap umat ini dengan kadar kesesatan yang ada pada mereka. Kedua-duanya kafir, tapi kafir itu mempunyai level kekufuran yang berbeza. Seperti kita terangkan sebelum ni, ahli kitab kita boleh makan sebelahan mereka, musyrikin tidak. Musyrikin tidak. Ahli kitab kita boleh mengahwini wanita mereka, wanita yang muhsanat di kalangan mereka, tapi untuk musyrikin tidak. Tak boleh mengahwini wanita musyrikin. Ahli kitab diterima jizyah daripada mereka, tapi musyrikin tidak. Dan adanya hukum hakam yang khusus untuk ahli kitab. Kenapa begitu? Sebab Islam meraihkan, walaupun dia dah kafir, dua-dua dah kafir, tetapi tahap kekufurannya berbeza, maka perlu kita bermuamalah dengan muamalah yang berbeza. Kalau begitu kepada orang kafir, macam mana sama Islam? Islam ni ahli bid'ah ramai, tapi bid'ah tak sama. Tak boleh kita samakan bid'ah. Satu bid'ah tu kita ambil nas berkaitan dengan bid'ah, ataupun ambil asar berkaitan dengan ulama salafus salih yang mengkafirkan sebagai bid'ah, kemudian kita letakkan pada siapa yang kita nak. Tidak ada, walaupun kita hukumkan satu perkara sebagai bid'ah, tapi level sangat berbeza. Kalam ulama terhadap hatta dalam mengistilahkan bid'ah kadang-kadang sampai pada masalah fiqh, kerana bid'ah merujuk pada apa yang Nabi tak buat. Tapi mereka bukan membid'ahkan ahlinya, bukan kata ahli bid'ah. Contohnya mazhab Hanafi kata kepada mazhab Syafi'i dalam bab kunut witir, mereka kata dalam kunut subuh mereka kata bid'ah. Tapi adakah mereka mengeluarkan Syafi'iyah daripada sunnah? Tidak, mereka hukumkan pada amalan itu, dan mereka berkata demikian kerana nak berhujah fiqh dalam masalah fiqhiyah. Mana kalau tak sabit kamu buatkan bid'ah, itu untuk hujah, bukan menghukum, mengeluarkan mereka daripada sunnah. Sama juga sebahagian pada mazhab Syafi'i menghukumkan kepada mazhab-mazhab yang lain. Bid'ah itu berbeza. Sama juga ulama berbincangkan bid'ah berkaitan dengan menjaharkan niat atau melafazkan niat, bukan berarti mengeluarkan mereka daripada sunnah. Tapi oleh kerana masalah itu tidak ada zaman Nabi, istihsan yang disebutkan itu mereka kata tak sabit, mereka hukum bid'ah. Hukum bid'ah terhadap masalah fiqh tak sama dengan hukum bid'ah yang dihukumkan kepada golongan-golongan Al-Jahmiyah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Tak boleh kita gunakan satu formula. Tak boleh. Kalam ulama tidak salah, tetapi dalam memahami kalam ulama itu wujudnya kesilapan sebahagian daripada orang yang membacanya kemudian. Okey. Innal ladzina farraqu dinahum, jadi kaul pertama kata Yahudi, kaul kedua kata Yahudi dan Nasrani. Tak ada masalah lah, sama. Dan kaul yang ketiga dinukilkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila berkata mereka adalah ahli bid'ah, iaitu dari kalangan umat ini. Bila tegaskan bahawa innal ladzina farraqu dinahum, orang-orang pecah belahkan agama mereka itu di kalangan umat ini. Dia ada tiga kelompok yang memecah belahkan umat. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', kamu bukan sebahagian daripada mereka sedikit pun. Sedikit pun kamu bukan dari mereka, tiada kaitan dengan kamu. Apa maksud tiada kaitan?
Sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan tiada kaitan, artinya jangan kamu jangan risau tentang mereka. Serahkan urusan mereka dengan Allah. Artinya tak payah pergi perang mereka. Ajak dakwah-dakwah, tak boleh terima, mereka tak terima, biarlah. Serahkan urusan mereka dengan Allah. Sebab tu ayat selepasnya, innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian Allah akan beritakan pada mereka apa yang mereka lakukan. Ini satu ancaman. Jadi mereka kata ayat ni artinya tak payah jihad. Dan ayat ni telah termansukh dengan turunnya ayat surah Taubah yang mensyariatkan jihad. Ini qaul pertama. Namun qaul ini zahirnya tidak berapa kuat. Kerana apa? Kerana ayat ini ayat khabar, bukan ayat perintah dan larangan. Nasakh dan mansukh hanya berlaku dalam bab perintah dan larangan. Sini Allah kata lasta minhum fi syai'. Kamu bukanlah, kamu tidak ada kaitan dengan mereka. Bukan Allah kata tinggalkan mereka sebagai. Sebab tu kata ulama yang kata yang menolak pandangan ni, mereka kata istidlal dengan ayat ni bahawa tak disyariatkan jihad adalah satu kesilapan. Dan ayat ini sebenarnya merujuk kepada khabar. Dan khabar itu bukan berarti maksudnya tinggalkan jihad. Tak ada pun perkataan jihad di situ. Jadi dia kalau sebut jihad kat situ, dia akan jadi banyaklah tafsiran yang boleh dikritik. Tapi kata maksud situ bukan maksud jihad. Tak sebut jihad dan juga tidak membatalkan jihad. Tak ada kaitan dengan jihad. Cuma ayat situ menunjukkan bahawa bara'ah Nabi, terlepasnya Nabi SAW daripada kaitan, daripada ada hubungan dan kaitan dengan golongan tiga kelompok ini. Tiga kelompok ini. Di lasta minhum fi syai', tidak semestinya tinggalkan jihad, tapi artinya tidak ada kaitan langsung dengan Nabi SAW. Masalah yang dibincang seterusnya untuk golongan Yahudi dan Nasrani tak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab mereka memang tak ada kaitan dengan Nabi SAW. Tapi untuk ahli bid'ah, seperti tafsir Abu Hurairah, ahli bid'ah dikafirkan? Tidak. Artinya ahli bid'ah mereka menyerupai Yahudi dan Nasrani pada tempat mereka pecah belahkan agama. Oleh kerana ahli bid'ah, mereka masih lagi ada kalimah syahadah, masih ada perkara yang betul, yang betulnya betul, tapi tempat mereka pada bab yang mereka tolak pecah belahkan agama dan keluar pada agama pada bab tersebut, bab-bab yang tersebut mereka adalah dihukumkan seperti al-Yahud wa Nasara. Jadi al-maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdub ghairul maghdubi alaihim Yahudi, waladdallin itu dia punya tokoh dia, tetapi siapa sahaja yang perangai seperti mereka, yang berilmu tak beramal, mereka adalah al-maghdubi alaihim. Yang beramal menyembah Allah tanpa basirah, tanpa ilmu, mereka adalah ad-dallin. Jadi untuk ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, mereka jelas kerana Allah dah hukumkan mereka secara jelas. Untuk ahli bid'ah, tak ada cerita ahli bid'ah lagi. Jadi siapa sahaja yang menyerupai sunnah, yang ikut pada sunnah, mereka adalah sunnah. Siapa yang ikut ahli bid'ah, mereka adalah ahli bid'ah. Siapa ikut Yahudi dan Nasrani, mereka dapat mereka disifatkan dengan sifat Yahudi dan Nasrani dengan kadar mana mereka mengambil perangai dan cara beragama daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Okey. Seterusnya hadis dalam hadis seterusnya, hadis Al-Irbad bin Sariyah, muka surat 196. Dalam Sunan terdapat hadis yang dikatakan sahih oleh Imam Tirmizi daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu.
Bukan kata dikatakan, lebih baik sebut dihukumkan sahih. Kalau dikatakan sebut qil, tapi sebabnya dihukumkan sahih. Sahahu at-Tirmizi. An al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, daripada al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu peringatan kepada kami yang sangat-sangat balighah, sangat-sangat sampai ke hati kami. Kata-kata itu sangat tajam, kata-kata itu sangat jelas, difahami dan menusuk sampai ke hati. Balighah artinya sampai. Maksud yang dikatakan tu sampai. Kadang-kadang kita dengar kuliah ustaz duk cerita, kita nak fahamkan apa nak cakap tak faham. Tak berapa faham. Jadi kalau balighah, betul-betul Nabi cakap dengan jelas dan sampai ke hati. Artinya difahami dengan jelas. Dan memberi kesan pada hati sehingga zarafat minhul uyun, sehingga air mata kami, menyebabkan air mata kami keluar, mengalir. Wa wajilat minhal qulub, dan hati menjadi gemetar. Manakala cerita tentang perkara yang menakutkan, mereka jadi gentar. Sampai kepada mengalirkan air mata. Mana khatib pada setengah keadaan mereka berkhutbah, khutbah yang betul-betul sampai menyebabkan orang keluar air mata. Bukanlah bermaksud khutbah yang dia buat menangisnya. Cerita sini Nabi tak menangis, sahabat yang menangis. Bukan yang dia buat. Tapi kalau berlaku secara ianya datang dengan sendiri, tak ada masalah. Biasalah kadang-kadang orang yang menyampaikan dia terkesan dengan apa yang ingin disampaikan sebelum dia menyampaikan kepada orang lain. Sebab tu manhaj sengaja menangiskan orang. Dia memang target kita nangiskan dia. Budak-budak ni siap hari ni. Dah masuk program kita buat dia menangis. Itu kerja saya lama. Dulu tak tahu. Minta maaf lah siapa yang terkena. Dulu masa awal-awal dulu, sebelum belajar betul-betul faham, ikutlah motivasi. Kita pun belajarlah cara sebenarnya, cara nak nangiskan orang, cara nak terbangkan orang, kan. Buat ada diiringi oleh muzik. Jadi ikut-ikut je lah. Sekali pernahlah sekali dua, tapi pernah juga buat sebelum rasa tak sedap. Tapi sebenarnya tak betul cara begitu, tak tepat. Jangan mainkan perasaan orang. Kita sampaikan perkara yang hak, perkara yang benar, seperti apa yang wujud. Serahlah pada orang tersebut, serahkan pada mereka. Biarlah mereka ketika mereka menangis kerana takutkan Allah, takutkan azabnya, takutkan akibatnya. Bukan kita mengusik kehidupan mereka. Kita suruh mereka bayangkan mak bapak dia mati, ayah mati, mak mati, waktu kerseksa, dia derhaka seksa mak ayah sebagainya. Mana tak menangisnya, derhaka sampai mak ayah mati. Dan biarlah seorang itu berubah bukan kerana perasaan, tapi kerana kesedaran, kefahaman, dan dia mempunyai cita-cita untuk berubah, mempunyai misi yang benar-benar berubah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan suasana sedih yang sengaja diwujudkan. Sebab itulah khusyuk dalam solat juga. Khusyuk tak disyariatkan untuk kita pasang lagu yang menyedihkan. Sekarang ni ada wujud orang, ada lagu, dia ada muzik untuk tahajud. Bangun malam susah nak menangis, dia pelik kenapa dia tengok filem boleh menangis ataupun dengar lagu boleh menangis. Jadi dia pun cipta yang menangis sama untuk bantu dia khusyuk dalam solat. Boleh terima atau tidak wasilah tersebut?
tidak boleh terima. Kerana dia telah mengubah kaifiah ibadah itu sendiri. Sama juga orang nak seronok, menimbulkan seronok dalam ibadah. Ibadah seronok, kemanisan iman, halawatul iman itu wujud dengan asbab-asbab yang disebutkan oleh syarak. 3 perkara. Siapa sahaja dapat merasai dia akan merasai kemanisan iman dan sebagainya. Bukan dengan asbab-asbab yang dibuat-buat. Bukan asbab-asbab yang hakikatnya mengubah kaifiah ibadah. Contoh istidlal golongan sufiyah membenarkan ataupun memasukkan, malah menjadikan itu sebagai syiar, tarian tertentu dalam zikrullah. Jadi dia menggabungkan 2 perkara, ibadah kaifiahnya ditambah, dikurangkan. Mereka memasukkan kaifiah itu dalam ibadah mereka. Tatkala kita berhujah kata kenapa zikir menari tak ada kaitan, ni zikir tak ada kaitan, dia akan memisahkan. Ketika mereka beramal, mereka sebenarnya mentajmishkan, memasukkan, melarutkan 2 benda itu bersama. Wasilah beginilah wasilah diharamkan oleh syarak kerana dia mengubah, hakikatnya dia mengubah kaifiah ibadah, mengubah kaifiah ibadah, mengubah cara ibadah. Dan itu bukanlah wasilah yang boleh diterima. Kenapa tak diterima? Sebab wasilah tersebut, apa yang dibuat tersebut boleh dibuat pada zaman Nabi SAW. Kenapa Nabi tak buat? Berbeza pada mikrofon. Zaman Nabi tak ada teknologi mikrofon. Jadi bila ada banyak mikrofon, kita gunakan mikrofon untuk menyampaikan suara, yang mana memang maksud syarak azan itu menyampaikan suara. Memang dikehendaki. Dan kemudian wujud wasilah untuk menyatakan atau untuk mengiyakan apa yang syarak mahukan. Tarian, lagu dah wujud pada zaman Nabi SAW di kalangan orang kafir. Di kalangan orang-orang kafir atau bangsa-bangsa yang jauh daripada syarak. Uslub itu tak digunakan pakai, artinya ia tidak disyariatkan. Ia tidak disyariatkan. Malah ketika azan sekalipun dah ada orang cadangkan macam-macam cara untuk panggil orang Islam. Antaranya adalah dengan wasilah seperti mana kaum Nasara pakai, ada yang cadangkan pakai loceng, ada yang cadangkan nyanyi, macam-macam disebutkan. Semuanya wasilah-wasilah yang mengisyaratkan ianya wujud apa yang dilakukan oleh golongan sufiah pada zaman sekarang. Sebab tu ingin sucikan jiwa tak salah. Semua orang ingin menyucikan jiwa. Tetapi menyucikan jiwa dengan cara yang tak diajarkan oleh syarak, itu yang menyebabkan golongan sufiah itu sesat dalam kadar mereka. Tak semua sufi lah. Ada yang sufi sekadar nama. Dia sebut nama sufi itu sebab dia tahu sufi ini ilmu penyucian jiwa. Jadi tanya sufi baca apa? Saya baca Qul Huwallah, saya baca. Tak apalah, itu tak masuk perbincangan kita. Kalau orang sekadar cerita sufi, saya belajar tasawuf. Belajar apa? Saya belajar nafsu ada 3. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan juga nafsul ammarah. Apa lagi? Wajib bermujahadah ketika beribadah, wajib khusyuk. Tak masalah lah. Nama apa nama lah, tak masalah. Kita bukan kritik yang begini. Tapi yang kita kritik ialah perkara-perkara bid'ah yang wujud dalam cara menyucikan jiwa, atau cara mewujudkan perkara-perkara bid'ah dalam agama yang diwujudkan untuk menimbulkan rasa seronok. Itu yang kita kritik dalam kesufian yang kita katakan sesat. Kita kena terangkan dengan jelas, kerana kadang-kadang orang tak faham kenapa dia nak kata tak boleh belajar ilmu untuk penyucian jiwa. Sama juga ilmu kalam. Kita bukan larang orang berdakwah dengan non-Muslim atau berdakwah dengan golongan etis atau menggunakan akal dalam beristidlal. Tetapi dalil akal ataupun kaedah penggunaan akal yang menafikan syarak,
yang menafikan syarak atau menafikan apa yang ditafsirkan oleh ulama salafus salih yang mereka telah ijma'kan, itu adalah ilmu yang tercela. Bukan bermaksud ahli sunnah itu tidak menggunakan akal. Sebab tu Ana selalu sebut, sebelum datang wujud ilmu kalam, ahli sunnah dah berdakwah. Dunia Islam ni dah berkembang 2/3 menguasai secara politik 2/3 di alam ini, di dunia ini pada zaman Umayyah. Zaman tu belum lagi ada penterjemahan buku daripada ahli kalam. Tak ada. Malah zaman tu tak ada lagi Abbasiyah. Kita tahu bahawa penterjemahan buku-buku luar bawa masuk dalam Islam hanya berlaku di Baitul Hikmah di Baghdad ketika zaman Harun al-Rashid. Itu pun Harun al-Rashid mengharamkan penterjemahan buku al-ilahiyat. Mana nak terjemahkan sains boleh, tapi jangan bawa ilmu sains agama mereka atau berkaitan dengan metafizik yang sehinggakan dihukum siapa menterjemahnya. Penterjemahan zaman Al-Ma'mun yang meraihkan perkara tersebut, semua benda terjemah. Tak apalah, terjemahan daripada ilahiyat sekalipun. Jadi, keadaan kita perlu faham bahawa ketika kita melarang orang menggunakan akal, bukan bererti tidak menggunakan akal. Maksud akal di situ adalah akal yang bertentangan dengan syarak. Ataupun melarang seseorang melakukan perkara baru, bukan bererti perkara baru wasilah semua kita larang, tidak. Wasilah yang mengubah hakikat syarak, mengubah kaifiah ibadah dalam syarak. Apa sahaja yang mengubah. Manakala wasilah-wasilah yang tidak mengubah, contohnya sahabat mengumpulkan Al-Quranul Karim, ubah ke tidak ayat Quran? Satu ayat pun tak berubah. Malah wasilah itu menjadikan Quran itu terpelihara. Begitu juga pembukuan hadis Nabi SAW. Wasilah tersebut menguatkan syarak. Jadi hadis Nabi yang sahih dikenali, perawinya dikenali, ini semua wasilah. Wasilah untuk mengiyakan syarak. Tetapi apabila wasilah yang dibuat itu ataupun ilmu-ilmu yang dicipta menjadikan orang boleh mengatakan bahawa ada perkara baru yang mereka buat boleh menyamai apa yang Nabi bawa, sama-sama dapat pahala. Macam mana Nabi boleh ajarkan syariatkan satu benda dapat pahala, kami pun boleh create satu amal ibadah yang juga dapat pahala, yang menyamai, apatah lagi yang lebih, yang meletakkan pahala lebih daripada apa yang ada pada syarak. Apatah lagi yang menipu, yang berdusta, meletakkan meletakkan hadis-hadis palsu untuk mengiyakan apa yang mereka lakukan. Dan inilah dia yang dilarang dalam syarak. Mereka inilah yang memecah belahkan agama. Kalau manusia kekal dengan agama yang Nabi bawa, dan semua nak ikut Nabi betul-betul, tak akan berlaku perpecahan. Perbezaan boleh wujud dalam memahami nas, tapi tidak ada orang yang menolak nas. Tak ada orang berani tolak nas. Perbezaan boleh berlaku dalam bab perkara-perkara ijtihadiyah, tapi perkara-perkara yang ijma' tak akan berlakunya khilaf. Perbezaan boleh wujud dalam setengah masalah fiqah, tapi bukan semua masalah fiqah. Perbezaan wujud. Manusia itu berbeza dalam dunia, tapi bukan dalam agama yang menjadi asas kehidupan mereka. Asas kehidupan agama atau asas pada wujudnya agama mereka sendiri. Okey. Terus masuk, Nabi kata Ibad bin Sariyah, Nabi bagi satu khutbah yang sangat balighah, penuh dengan balaghah, sehingga kami mengalirkan air mata dan hati kami menjadi gerun. Faqala qailun, maka seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Seolah-olah peringatan yang peringatan seorang yang ingin meninggalkan kami. Ini memang antara hari-hari terakhir lah. Famaza ta'hadu ilaina.
Jadi ditanya, dia beritahu begitu, dia tanya, kalau macam tu apa yang anda ingin pesankan pada kami? Nabi tidak menafikan. Nabi tidak menafikan. Jadi ketika mereka nampak khutbah Nabi begitu, ada yang sedar, ada kelainan pada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tanya mereka dah jangkakan, kalau Nabi tinggalkan kita, apa yang perlu dipesankan kepada umat ini? Faqal, maka mereka berkata, usikum bis-sam'i wat ta'ah. Aku berikan pesanan pada kalian agar dengar dan taat. Dengar dan taat. Terhadap siapa? Terhadap waliul amar. Sama ada mereka adalah golongan ulama ataupun umara. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya siapa di kalangan kalian yang hidup selepasku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbezaan yang banyak. Ikhtilaf, banyak perbezaan. Lepas Nabi wafat nanti ramai orang berbeza. Zaman Nabi kenapa? Zaman Nabi semua orang datang rujuk tanya pada Nabi, orang iktiraf. Zaman Nabi, Nabi seorang memutuskan segala perbincangan. Tak ada siapa yang khilaf kecuali bila jumpa Nabi, akan selesai semua perkara. Tapi bila Nabi wafat, apa yang terjadi? Ada perkara yang wujud pada zaman Nabi tak wujud pada zaman selepasnya, iaitu satu manusia, seorang yang boleh memutuskan segala perselisihan. Jadi macam mana nak buat? Takkan macam kita nak buat? Nabi dah tak ada. Jadi Nabi beri pesan, usikum bis-sam'i wat ta'ah. Aku berikan pesan pada kalian agar dengar dan taat. Takkan ramai-ramai nak jadi ketua. Takkan ramai-ramai nak jadi mujtahid. Takkan ramai-ramai nak anggap akal dia sama dengan akal orang lain. Jadi kena akur bahawa dalam politik, dalam sebuah masyarakat ada ketua yang perlu kita taat. Walaupun kita mempunyai pandangan yang berbeza. Kalau mereka dah terlantik sebagai ketua, kita wajib dengar dan taat. Walaupun kita berbeza pandangan. Walaupun sebelum mereka dilantik, kita rasa macam dia ni tak layak. Tapi kalau dah terlantik, kita wajib dengar dan taat. Tapi seperti mana disebut, dengar taat dan perkara ma'ruf. Dalam perkara ma'ruf yang tidak bertentangan dengan syarak. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Jadi macam mana cara nak buat? Dah Nabi tak ada, Nabi tinggalkan kalam Nabi. Kalam Nabi bukan hilang. Walaupun zaman Nabi ada masalah, jumpa Nabi selesaikan. Sebelum Nabi wafat, Allah dah sempurnakan agama. Di keperluan terhadap hukum hakam, keperluan terhadap fatwa, semua balik pada apa yang Nabi sampaikan. Dan apa yang Nabi sampaikan dah sempurna. Jadi macam mana caranya? Pergilah ambil yang sama. Zaman Nabi, Nabi sampaikan semua sekali. Selepas Nabi, tak ada siapa yang boleh buat benda baru, tak ada siapa yang boleh berhubung direct dengan Allah. Tapi kalau ada orang letakkan sumber baru, masalah. Syiah letakkan selain pada Rasulullah yang maksum, ada lagi imam-imam yang maksum, masalah. Akan berlaku masalah. Ada orang letakkan akal dia qat'i, kaedah Yunani qat'i, dah jadi masalah. Ketika dia berbicara tentang akal dia qat'i, cerita tentang ayat Quran dan hadis mungkin tidak qat'i. Tapi bila akal dia cerita tentang kaedah dia qat'i. Bila orang meletakkan mimpi guru dia qat'i, sampai dia mimpi, dia kata, mimpi awak dapat dari mana? Guru saya mimpi jumpa Nabi langsung direct. Awak pula pakai an haddathana jauh. Guru kami jumpa secara langsung. Wujud golongan begini yang menjadikan ada sumber lain selain daripada merujuk kepada ada pada zaman Nabi, akan berlakulah perpecahan di kalangan umat. Kerana sumbernya
tidak merujuk kepada sumber yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pesanan Nabi, usiqum bis-sam'i wa ta'ah, aku pesan pada kalian supaya dengar dan taat. Itu pada waliul amr, sama ada kena ulama atau umara. Kita kena faham dalam tiap-tiap bab ada alimnya, ada orang yang pakar. Kita faham juga hadis. Kita faham, bukan tak faham. Tapi kadar kita tak sama dengan orang yang pakar dalam bidang hadis. Kita faham juga akidah. Tapi kadar kefahaman kita tak seperti orang yang mahir dan pakar dalam bidang akidah. Kita tahu juga baca Quran tajwid. Tapi pengetahuan kita tak sama macam pakar ilmu tajwid. Jadi kita perlu menghormati kepakaran ulama dan menyerahkan urusan pada mereka. Ulama, di kalangan ulama lah akan terlantiknya umara. Orang-orang yang alim inilah yang akan memimpin umat. Dan umara ataupun guru, amir atau pemimpin ini, mereka akan mendengar penasihat mereka di kalangan ulama. Ulama lah yang akan menasihati umara. Jadi mereka inilah waliul amr, orang yang memiliki urusan, orang yang memiliki kepakaran, dan kalam mereka didengar oleh umat. Jadi kita perlu serahkan urusan pada mereka dengan dengar dan ta'an. Bis-sam'i wat ta'ah. Usikum bis-sam'i wat ta'ah. Fa innahu ma ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati. Dengan sunnahku. Oh, itu sunnah Nabi. Memanglah. Tapi nak faham macam mana? Ada selepas Nabi? Nabi dah ajar betul-betul, Nabi sampaikan agama betul-betul, Nabi dah iktiraf bahawa ya, fulan mereka betul-betul faham macam mana yang aku nak. Nabi dah declare mereka sebagai anak murid yang sangat faham apa yang Nabi sampaikan. Siapa mereka? Sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Lepas Nabi yang faham betul ialah di kalangan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalam Nabi adalah kalamun nubuwah. Kalam Nabi, kalam kenabian yang tidak bercakap dengan hawa nafsu, yang merupakan wahyu. Nabi sampaikan. Siapa yang betul-betul faham agama Nabi? Mungkin selepas Nabi wafat, ada beberapa isu yang tak wujud pada zaman Nabi SAW. Dia macam mana caranya? Ikut khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Inilah dia orang yang Nabi iktiraf. Betul-betul Nabi ajar mereka, Nabi fahamkan mereka, dan Nabi duduk dengan mereka, dan Nabi tahu mereka sangat faham agama ini. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab itulah ijma' sahabat menjadi hujjah. Kalam mereka yang satu sekalipun jadi kalam yang mu'tabar, yang didengari. Sebab itu Imam Ahmad menjadikan kalam sahabah sebagai dalil. Sekiranya tidak ada mukhalif. Tidak ada mukhalif. Tak ada yang tidak berlaku perbezaan. Ijma' satu. Ijma' selesai dah. Tapi kalau kalam seorang-seorang ni, seorang begini, kalau dalam masalah tersebut tidak ada pandangan lain yang menyelisihi, tak ada berlaku khilaf mereka, Imam Ahmad jadi itu salah satu daripada dalil selain daripada dalil-dalil yang lain. Qaulus sahabi. Dan sebab itu juga pada buku-buku sunnah yang awal seperti musannafat dan sebagainya memasukkan kalam sahabi bersama dengan kalam Nabi SAW. Mereka sebutlah Nabi kata, sahabat kata, Nabi kata, sahabat kata. Jadi kalau antum nak cari kalam sahabat, cari kat mana? Cari pada kitab Muwatta. Cari pada Musnad Imam Ahmad. Cari pada Musannaf Abdul Razak. Tapi perkara begini nak rujuk musannafat, nak rujuk pada muwatta'at, nak merujuk kepada masanid, tak ramai orang buat. Sebab apa? Sebab bila kemudian ulama dah mudahkan dengan wujudnya mazhab-mazhab. Jadi kaedah mazhab, ulama mazhab dah meraihkan pandangan tadi. Tetapi tidak semua masalah boleh selesai.
Memanglah secara umum masyarakat perlu bermazhab, tapi di kalangan umat perlu ada orang yang mampu mencari dan memahami sumber pengambilan ulama mazhab dari mana mereka ambil, atau ulama-ulama mujtahid macam mana mereka boleh ijtihad. Sebab tu ilmu berkaitan, kita bukan nak ajak manusia kenal pada dalil sebagai nak ajak mereka jadi alim, tidak, tapi ajak untuk memahami kalam ulama. Jadi bila kita ikut kalam ulama, kemudian kita tahu sumber pengambilan mereka, di sana bab tersebut kita jadi lebih yakin beramal dengannya. Dan kita bukan sempurna, bab lain kita taklid. Bab itu juga kita taklid, tapi kita faham. Bila kita faham, kita akan nampak pada setengah tempat, setengah keadaan, kita akan nampak perbezaan pandangan itu dan kita mampu lihat yang mana lebih kuat. Ini namanya fiqh tarjih. Ini namanya fiqh tarjih, mampu mentarjihkan. Tapi secara umumnya, kita, ilmu kita, pada umumnya semua orang akan bermula dengan taklid. Cuma jenis taklid itu berbeza. Ada orang ambil 4 mazhab. Ada orang taklid kepada syekh tertentu yang diketahui mereka adalah mahir dalam mentarjihkan. Tidak ada dalil yang mewajibkan 4 mazhab. Tetapi itu dalil, itu adalah maslahah. Kemaslahatan. Kemaslahatan, kalau kita keluarkan pandangan lain daripada 4 mazhab, jadi pelik. Orang nampak pelik. Jadi untuk kemaslahatan, berpeganglah pada 4 mazhab ini, dan hukumnya tak salah juga untuk orang pegang pada ulama-ulama yang mentarjihkan. Di samping orang yang nak pegang dalam masalah tarjih, dia perlu mengetahui mazhab asas di tempat ia hidup dan dibesarkan. Kerana setengah daripada masalah fiqh, dia melibatkan kemasyarakatan, melibatkan bukan dia seorang, tapi melibatkan dia bermuamalah dengan orang di depannya. Dia nak pegang mazhab dia tak boleh. Kalau mazhab depan dia kata jual beli itu tak sah, yang kita pergi buat benda yang tak sah, orang tak nak terima. Macam mana kita nak jual beli dengan orang? Kita anggap sah, orang lain kata tak sah. Jadi perlu memahami di setelah wujudnya cara kita dalam mengamalkan. Kalau nak tarjih, perlu lihat, perlu belajar macam mana cara tarjih, kadar mana. Dan sebelum pada bab tarjih ni, kita kena faham dah dulu. Kita ni pegang pada tarjih Syekh Fulan dan Fulan. Bukan kita ni yang murajih. Bukan kita yang merajihkan. Maka tak ada layak bagi siapa yang pegang pada fiqh tarjih pada setengah masalah. Dia taklid dan tak kenal dalil, tak faham usul ulama, kemudian dia membid'ahkan yang berbeza dengan dia. Betul, kalam mu'tabar, aqwal yang mu'tabar dalam mazhab-mazhab yang ada, kemudian kita faham kalam syekh begini-begini, kita tak tahu dalil, kita tak faham betul-betul, jangan kita menyalahkan yang lain. Kita ahli taklid. Biarlah ulama berhujah. Mereka berhujah, mereka mempunyai hujah. Walaupun kita keluarkan kenyataan yang sama, tapi bila kita cakap, orang tak percaya. Dalil pun tak hafal, kan? Orang tanya, ni mubtada' ke khabar? Dah sangkut. Oleh itu, kadang-kadang dalam semangat kita nak pegang pada kaul yang rajih, kadang-kadang menjadi punca ulama yang megang kepada fiqh tarjih itu diperolok-olokkan. Kerana apa? Kerana wujud orang-orang yang suka menyalahkan. Sebab itu, kita dalam fiqh ini, fiqh 4 mazhab, fiqh yang mu'tabar, yang tak boleh kita nafikan. Tapi dalam menyampaikan qaul tertentu, kita tak terikat. Kerana apa? Kerana memang boleh sahaja terjadi adanya pandangan yang mampu merajihkan, dan kita mampu tahu mungkin ada pandangan dalam mazhab yang lain yang lebih tepat. Jadi, kemungkinan itu berlaku. Namun ianya perlu dilakukan oleh orang-orang yang layak. Orang layak. Jadi nak jadi muqallid, sama ada muqallid pada 4 mazhab atau muqallid pada mana-mana ulama besar yang mujtahid dalam bab tertentu, boleh ikut. Tapi mujtahid mutlak hampir tidak wujud selepas daripada zaman 4 mazhab. Dan memang kata wujud mutlaknya di semua masalah dicerita. Yang wujud pada zaman kemudian tarjih, ulama tarjih, pakar-pakar buat tarjih hanya dalam bab kepakaran mereka. Jadi dalam masalah daripada dalam bab taharah, bab niat, sampai pada akhir bab fiqh, wujud kalam ulama madhab.
Mereka dah ijtihad padanya. Mujtahid mutlaq. Yang tahu imam tentang segala perkara. Yang berlaku kemudian adalah ikhtiarat, pilihan-pilihan, terjihat. Contoh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau tidak mewujudkan mazhab baru, tapi beliau ada ikhtiarat. Beliau memilih kalam yang beliau rasa kerana beliau mempunyai alat. Ilmu alat cukup untuk mentarjihkan dan ijtihad, tetapi beliau tidak membawa mazhab yang baru. Begitu Al-Imam Nawawi rahimahullah. Begitu juga Al-Imam yang datang mentarjihkan dalam banyak masalah. Dan kebanyakannya wujud adalah mujtahid yang dalam mazhab, mujtahid dalam mazhab, ashabul wujuh dan sebagainya. Ini wujud pada zaman kemudian. Jadi kenapa mereka tidak bawa mazhab yang baru? Kerana maslahah tadi. Namun walaupun kita kata kita kena menghormati 4 mazhab, kena belajar, tidak menafikan fiqh tarjih. Dan juga tidak boleh kita memperkecilkan ulama-ulama yang mempunyai kemampuan untuk mentarjihkan dan memahamkan nas kepada masyarakat. Perlu kepada pemahaman terhadap alat. Kalaulah tak ada tarjih, tak ada faham sekali, tak payah belajar usul fiqh. Buat mana belajar usul fiqh? Tak payah belajar ilmu-ilmu alat. Ikut je lah. Tapi tidak. Hakikatnya perlu. Okey. Balik pada hadis ni. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada yang kata 4 orang khalifah rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada yang kata tidak, semua sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang yang menggantikan Nabi dan menyampaikan agama. Semua sekali, yang penting kita faham, yang pastinya 4 orang ini masuk. 4 orang khulafa Nabi itu masuk, dan yang lainnya tidak lari daripada salafus salih. Sahabat-sahabat Nabi SAW dan anak murid mereka. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Itu dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan sunnah Nabi SAW, dan juga dengan sunnah yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahamu. Kerana orang Arab kalau dia dah pegang betul-betul sama gigit gigi. Pegang, gigit gigi. Jadi addu bin nawajid, pegang betul-betul sampai gigit gigi. Pegang betul-betul. Itu maksud addu 'alaiha bin nawajid. Sebagian ulama kata hakikat. Hakikat macam mana? Pegang betul-betul, dia ada kinayah kepada keadaan seseorang. Bukan hakikat kinayah. Gigit apa yang ada. Maksudnya kalau yang ini ditafsirkan ulama kemudian, tapi yang asal kita dah sebutkan. Itu yang betul lah. Tapi sebagian ulama kata abdu alaihi bin nawajis, artinya apa yang ada tangan kita ni, putus tangan, putus kaki, kita boleh pegang. Tapi orang boleh potong tangan kaki. Last sekali orang potong apa? Yang potong apa konfirmati? Potong kepala, betul. Kalau kaki tak ada, tangan tak ada, tinggal apa? Yang boleh gigit, yang dia pegang, gigi je. Gigi ni last dah. Betul? Yang boleh pegang. Hidung nak tahan apa? Hidung, mata tak boleh pegang. Yang boleh tahan, gigit betul adalah gigi. Gigi geraham kita. Itu last. Kita gigit. Kalau kita potong, gigit tak boleh. Dah matilah tu. Maknanya ada ulama yang mengisyaratkan begitu, dan macam-macam syarah, tetapi kita rujuk kepada zaman Nabi SAW, zaman uruf Arab. Orang Arab bila dia kata gigit betul, artinya dia genggam, tamassaku biha, pegang dan gigit. Dia faham betul-betul, pegang betul-betul. Itu maksud yang di perbuatan orang Arab ketika nak pegang teguh satu perkara. Wa iyyakum, dan hendaklah kalian berhati-hati ataupun menjauhi wa muhdatsatil umur, benda-benda yang baru. Baru ke apa? Tengok pada atas balik. Fa'alaikum bisunnati. Baru dalam perkara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila muhdatsat adalah perkara yang lawan dengan sunan.
dengan sunnah Nabi SAW. Apa Nabi bawa? Lawannya urusan sunnah dan urusan bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hari ini anak sebut jaga perlahan sikit. Berperlahan, ramai yang perlahan-perlahan. Biasa. Kalau nak kuat balik, dah awal-awal start perlahan. Kalau ada hari yang kita start dengan kuat, dia kuat. Dah start dengan perlahan ni seronok, nak kuat tak seronok. Okey, jadi kita ada asar yang lain. Asar yang lain tak sempatlah kita bincangkan hari ini. Anak ingatkan hari ini habiskan. Minggu depan habis betul insyaAllah. Minggu depan kita akan habis. Tapi hari ini sempat syarahkan satu ayat Quran, satu hadis. Semoga ada manfaat dan kebaikan insyaAllah. Buka pada soalan sebelum kita tutup. Berkaitan dengan tajuk. Berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan ayat Quran atau berkaitan dengan tajuk. Kerana soalan banyak, kalau tak ada kaitan dengan tajuk, kita sambung ke bawah. Ya, silakan. Itu tidak kalam wahyu. Nah, kalamnya adalah wahyu. Nabi kalam Nabi adalah wahyu. Sebetulnya nak kata khulafah Rasyidin kembali berempat juga ada qaul ulama begitu. Kerana dalam hadis yang lain Nabi sebut khilafah nubuwah itu 30 tahun. 30 tahun zaman siapa? Empat orang ni lah. Cuba tambahkan. Abu Bakar berapa tahun? 2. Campur Umar? Umar berapa? 12 tahun. 2 campur 12? 14. Osman? 12 Osman ke? Osman 12. Umar berapa? 10. Betul 10. Ya, 2 campur dengan 10 jadi 12. Campur dengan Osman 12 jadi 24. Ali itulah 6 tahun itulah. Ali 6 tahun. Dia khilafah nubuwah. Atau Ali 5 tahun lebih. Jadi sebagai ulama kata masukkan khilafah Hasan tu sekali. Ada 5. Mana Hasan pegang kerja tu pun masuk sebab Ali tak cukup 30 tahun. Kalau anak sebut tentang nombor ni salah ni, yang betulnya yang kat ni lah. Sebab kita pun tak kerana terlupa. Jadi Nabi kata khilafah nubuwah tu 30 tahun. Sebab itulah khilafah nubuwah tu khulafah Rasyidin Mahdiin. Kerana betul juga soalan tu. Kerana macam mana tahu 4 orang tu khulafah Rasyidin? Kerana khilafatun nubuwah. Betul Nabi sebut ada 30 imam, 30 mana ada 12 imam bawa kebagian. Itu bincangan itu Syiah bawa masuk. Hari lain kita bincangkan siapakah imam yang 12 tersebut. Okey, insyaAllah sampai sini. Yang penting semua istilah dalam syarak dan ketetapan syarak, bila ada ulama sebutkan mereka ni 10 orang jamin syurga, mereka adalah terbaik, golongan ahli badar terbaik, atau taksim ulama terhadap ini semuanya dengan dalil. Contoh Muhajirin Ansar, kata tak yalah Muhajirin Ansar sahabat sama, tak, sebab Allah bezakan. As-sabiqun al-awwalun minal Muhajirin wal Ansar. Istilah syarak, bila Allah bezakan kita perlu bezakan. Dan istilah tu ada makna yang tersendiri, ada kedudukan yang tersendiri. Sama juga berkaitan khilafah. Khilafah Nabi, kenapa 4 orang? Kerana khilafah an-nubuwah. Betul mereka menafsirkan, bagi yang tafsirkan khulafah ar-rasyidin kepada 4 orang, mereka merujuk kepada khilafah nubuwah. Bagi yang lain mengatakan bab ini bukan bab khilafah nubuwah, ni bukan bab wajib, ini bab berkaitan dengan orang-orang yang menyampaikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat adalah khulafah ar-rasyidin. Dan juga orang yang bawa kebenaran, yang balik, yang gantikan Nabi menyampaikan sunnah. Mana umum. Wallahu a'lam.
Allah Alam, yang pasti generasi atas confirm betul. Jadi macam nak syarahkan ayat kita akan bincangkan pada minggu depan nanti insya-Allah. Bila kata wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Muhajirin ansar confirm mereka ni semua sempurna. Tetapi golongan yang selepasnya walladzina tabauhum bi ihsan, ittiba diletakkan bi ihsan. Jadi ada pengikut yang ittiba ihsan, ada tak ihsan. Selepas muhajirin ansar ada yang generasi yang datang selepas zaman sahabat. Malah sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian yang lamban. Sebahagian mereka tersalah bila Nabi wafat, ada yang murtad masuk semula. Tapi benda tak wujud pada muhajirin ansar. Tak wujud dengan orang yang as-sabiqun al-awwalun. Hanya wujud pada orang kemudian. Tapi mereka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jadi mereka ni tetap lebih mulia. Mereka tak sama muhajirin ansar, tapi tetap lebih mulia daripada generasi selepasnya. Dan tabi'in tak sama macam sahabat, tapi tetap lebih mulia daripada generasi selepasnya. Sebab tu kita perlu menghormati salafus salih. Dari mereka lah ilmu kita terima. Dari jalan mereka lah kita dapat ilmu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.